wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 59. Muka surat 59. Baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun menuntut pangkat pada hati manusia, menuntut pangkat pada hati manusia ini dengan pekerjaan. Pekerjaan kalau bahasa Arab amal, dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah, yang bukan amal ibadah, maka tiada ia menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan ibadah, maka tiada ia haram. Seperti mereka yang menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus, dan dengan ilmu hisab, dan dengan ilmu kebomoran, ilmu kedoktoran lah, ilmu kebomoran. Bomoh, B-O-M-O-H tau. Kalau kita tengok kebomohan tau. Bomoh, bomoh B-O-M-O-H tu bomoh, kebomohan. Tak ada tau. Kedoktoran lah, tu kedoktoran. Bomoh tu doktor lah. Kalau belah-belah alik foto ni bomoh tu doktor lah. Kita bunyi bomoh tu kan japi tu, kemenyang tu tau. Tu bomoh lah tu. Jadi kebomoran. Dia tu kalau kita tengok kebomohan. Dan dengan ilmu kebomohan, yakni kedoktoran, bahkan adalah ia menuntut menuntut pangkat pada hati manusia itu harus selama tiada ada padanya tipu daya dan takabur dan umpamanya. Adapun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah, maka tiada ia haram. Ini muqabil pada kata ta'rifan riya'. Jadi jauhi letak muqabil. Sebaliknya, riya' terdahulu di permulaan bicara sifat yang ke-10 ni. Ketahui olehmu bahawasanya riya' itu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah, itu riya'. Dan pekerjaan kebajikan, itu riya'. Dia nak pangkat di hati manusia ni, nak supaya manusia tu puji dia, angkat dia, sanjung dia. Itu maknanya menuntut pangkat dalam hati manusia, biar hati manusia ni tengok dia tu, hati manusia pujilah dianya. Itu riya', menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah. Sebaliknya jauh ni. Dan ada pun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah. Itu muqabil kepada takrifan riya'. Riya' menuntut pangkat
di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan. Itu riak. Macam mana pula menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan pekerjaan yang bukan ibadah. Itu dia nak cerita ni. Ini muqabil kepada takrifan riak tu. Ada pun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah, maka tiada ia haram. Itu bukan riak, maka tak haram tu. Mana contoh? Seperti mereka yang menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Dia pakai comel-comel tu, dia nak suruh orang puji dia. Tak apa tu. Ada ni. Ada pun terdahulunya hak riak dengan pakaian tu, dia pakai pakaian yang dia pakai pakaian yang kasar-kasar, yang bertampung-tampung. Tu hak riak dengan pakaian. Hak terdahulu kan, riak ni ada 6 macam. Riak dengan tubuh badan, dia nak menzahirkan itu letih je. Sebab apa? Puasa. Dia nak menzahirkan dia ni mengantuk je. Sebab apa? Sebab malam dia qiyam mulai panjang, banyak. Pada ni hati dia gitu. Tapi memang ada orang yang kurang tenaga, dia berpuasa akan nampak letih. Bukan dia nak menzahirkan letih, memang dia memang gitu. Tapi dia rajin berpuasa walaupun dia letih. Bukan kata dah letih kena tunjuk gagah, dak gitu. Mana kalau dia memang letih sebab dia tak apa gagah mana puasa, tapi dia mujahadah juga dengan puasa. Dia bukan nak menunjukkan dia letih. Hak ni terkadang ni tak letih mana pun nak tunjuk letih. Dan memang dia apabila malam tu dia qiyamul lail, memang siang hari tu dia nampaklah mengantuk. Dia bukan sengaja nak menguat depan orang, tapi memanglah dia mengantuk. Tu bukan riak gitu. Ni saja-saja je. Ada itu riak dengan tubuh badan. Yang kedua, riak dengan kelakuan terdahulu, menunduk kepala. Ia menunduk kepala supaya orang memuji dia. Kita berjalan serta tunduk kepala itu sunnah Nabi SAW. Bukan berjalan buka dada, itu kelakuan orang yang sombong. Ada ni. Dia buat tunduk kepala tu nak supaya orang sangka dia ni orang yang warak. Gitulah. Dia nak seorang puji dia seumpama tu. Ini hati masing-masing. Orang lain tak boleh nak tohmah di sini. Tu jalan tunduk tu riak tu, nak seorang kata dia warak, kita tohmah, kita fitnah pula. Ini hati masing-masing. Yang ketiga tu riak dengan pakaian, seperti memakai kain yang kasar-kasar dan bertampung-tampung supaya disangka akan dia buat ahli tasawuf. Ada pun dia pakai kain hok murah-murah tu, dah dia koda-koda tu je dia mampu. Dia pakai yang bertampung. Dia sayang. Dia juga jenis sayang. Sayangnya lah sedap pakai. Pandai ni. Pakai hok baru ni tak sedap, dia panas. Kalau pakai hok lama ni dia sedap. Kau kena. Kan air raya tu kan, pakai baju baru tu kan, kadang-kadang budak buka baju tu panas, tebak. Dia rasa macam apabila baju lama tu dia suka. Siapa ke suruh tapung. Tak ada masalah tu. Ni dia sengaja pakai baju kasar-kasar supaya orang kata di zuhur. Gitu. Ada pun kalau orang yang jenis, ada orang dia jenis tak heran mana bab pakaian. Janji boleh pakai je. Janji boleh pakai je. Kadang-kadang dia cari hak bandar-bandar tu. Tapi bandar bukan sebarang-sebarang hak bandar tu. Baju comel-comel hak bandar tu. Standard-standard tu yang main. Orang dah tahu beli bandar. Orang dah tahu. Tak bukan gitu. Hak bandar tu bukan baju murah-murah tu, baju orang putih tau. Kau kan ni?
Jangan baju comel-comel. Hak bandar. Mana dia jenis? Dia jenis tak heran mana. Janji boleh pakai je. Bukan dia nak suruh kata di zuhud, bukan. Hak ni tak dia sengaja nak cari hak pakai murah-murah, nak suruh kata di zuhud, tu riak. Pada ni. Jangan kita nak tuduh muda pula. Cuma yelah pakai bandar ni kalau jenis was-was tak apa sedap lah. Dia pun tanyalah, basuh air tanah tak? Siap lah kalau basuh air tanah. Apa benda tu? Apa? Dia ingat kena Haji Moral Lazok. Orang kapi pakai, dia kata. Orang kapi ni makan daging babi, dia kata. Tu tak boleh hari tu, tak sudah cari lah. Susah nak. Tahu dia orang basuh air tanah, baju bandar siap lah. Apa ni? Tak sedap situ lah. Dah dia pakai berpeluh-peluh. Maknanya dia pakai baju kasar tu supaya dikatakan di zuhud. Sebab itulah kita kena sederhana je. Kita mari keinsafan, kita nak kembali pada agama. Bukan kita pakaian tu kita pakai tutup aurat. Itu nombor satu. Kita pakai pakaian yang selayaknya. Jangan pakai pakaian pelik-pelik, bergambar pelik-pelik tu. Gitu je. Tak nanti bila kita main keinsafan kita kena pakai macam orang tasawuf. Dah. Sederhana sahaja. Pada sederhana, pakaian biasa. Pakaian hak bagus-bagus tak apa. Pakai comel-comel tak apa. Pakai baju hak ni hak branded. Hak baju hak kelas-kelas tak apa. Pada ni. Tanpa faham pula kalau status dia begitu. Dia kadang-kadang kedudukan seseorang dia kena jaga juga. Pada ni dia kena jaga kedudukan. Dia pakai comel-comel tu kerana kedudukan dia gitu, sesuai dengan majlis dia. Orang pun kata comel baju, molek baju, kata pun tak apa. Jangan sombong sudahlah. Sama tu kesalahan lain lah pula. Benda ni. Yang kita faham apabila kita nak kembali pada agama, kena pakai baju kasar-kasar, baju murah-murah ada. Sebab tu kita dalam perjalanan untuk ni berubah ni sederhana je. Sebab kalau kita buat drastik, kita payah nak jaga hati. Sebab hati kita tak kuat lagi. Ada hati kita tak kuat, biasa-biasalah. Biasa-biasa. Pakai baju bagus-bagus tak ada masalah. Maknanya dia menuntut kemegahan, dia menuntut pangkat pada hati manusia, bukan pekerjaan ibadah. Itu bukan riak, tu tidak haram. Berarti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus dan dengan ilmu hisab. Belajar ilmu matematik tinggi dan ilmu kebomohan, kedoktoran. Bukan adalah harus selama tiada ada padanya tipu. Bukan untuk mendatangkan kejahatan dan takabur. Jangan ada sombong di situ. Dan umpamanya. Maknanya dia pekerjaan tu bukan pekerjaan ibadah. Dia nak menuntut di hati manusia biar orang puji, kata kerjaan dia baik. Macam orang berniaga tu lah. Orang berniaga kan dia menunjuk-nunjuk hasil pekerjaan dia. Biar orang pakat kata pekerjaan dia terbaik, pekerjaan dia bagus. Memang gitulah. Tidak kalau orang tidak tidak puji pekerjaan dia, macam mana dia nak cari orang, cari pelanggan dia. Pada dia menunjuk-nunjuk dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah. Itu dia haruskan waktu. Hak riak ni dengan pekerjaan ibadah, nak dapat pujian orang, tu baru riak. Kalau bukan pekerjaan ibadah, itu bukan riak. Yang tunjuk-tunjuk tu kan, dia tunjuk, dia cerita, dia promote dah dia punya pekerjaan dia, barang dia apa semua. Orang pun pakat puji. Tak apa tu. Cuma jangan sombong. Jadi sombong dengan pakaian comel, sombong dengan ilmu-ilmu dunia hak dia tinggi, sombong dengan ilmu kedoktoran dia tinggi. Mana kalau jumpa dengan hak biasa-biasa ni dia dia pakar. Ning ni hak bawah-bawah ni tu lain tu.
Daripada sifat sombong ni lah sukar untuk dia menjaga hubungan sesama manusia. Sombong satu kesalahan. Orang sombong ni akan memandang hina kepada orang lain. Bila dia mandang hina orang lain, maka dengan perkataan dia, dengan tingkah laku dia, perkataan dia mudah-mudah lah. Sebab apa? Ini orang bawahan dia. Tu dosa dengan anak Adam pula situ. Tapi mari mana dosa tu? Mari daripada kesombongan. Pada ni sombong. Tapi kalau orang puji dia belajar tinggi, puji tak ada masalah dia. Mana orang puji tak ada masalah. Tapi jangan sombong. Dia sombong satu dosa besar. Itu dosa dengan Allah. Daripada kesombongan tu. Dia akan perkataan dia, tindakan dia, dia mudah-mudah je dengan orang-orang yang dipandang hina, dipandang rendah. Itu hak berkait dengan dosa dengan anak Adam. Jadi riya menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan ibadah. Sebaliknya menuntut pangkat pada hati manusia juga, tetapi bukan dengan pekerjaan ibadah. Itu bukan riya. Tidak haram, bukan harus. Selama tiada ada padanya tipu daya, tipu dan takabur dan umpamanya. Dan bahawasanya ni atau pada kata Musab 58 tu. Ketahui perenggan bawah tu kan baik ke-6 daripada bawah. Dan ketahui olehmu bahawasanya riya itu 6 macam. Itu sama situ. Dan bahawasanya riya di atas situlah. Dan bahawasanya riya, dan ketahui olehmu bahawasanya riya yang lebih besar riya munafik. Bahawasanya riya yang lebih besar riya munafik, yakni ialah riya munafik. Itu riya yang lebih besar. Mana riya munafik ni? Taswir dia, gambaran riya munafik ni dengan menzahirkan iman. Dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir. Pada menzahirkan dengan iman padahal hatinya kafir. Iman di sini dengan makna Islam. Iman di sini dengan makna Islam. Dia menzahirkan Islam, dia menzahirkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia menyembunyikan kafir di hati dia, dia tidak beriman. Jadi menzahirkan iman, menzahirkan Islam, sebab iman ni dalam. Tetapi dua kalimah syahadah tu lafaz yang menunjukkan atas iman, kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Tetapi dia hanya menzahirkan dua kalimah syahadah di lidah pada ketika hatinya kafir. Ini riya dia panggil. Menzahirkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik. Adapun orang yang beriman, dia menzahirkan ketaatan tapi menyembunyikan kerana lain, bukan kerana Allah. Itu hak riya bicara orang beriman. Itu riya orang beriman. Tapi hak munafik ni, hak ni riya yang paling besar. Sebab ni kafir hak ni. Hak ni kafir. Tapi dipanggil riya juga. Ayat yang surah Al-Ma'un tu kan, alladzina hum yura'un. Asal ayat tu turun kepada orang munafik. Perangai orang munafik ni macam mana? Depan Nabi, dia kalau di masjid Nabi dia berjemaah. Seboleh-boleh mereka Nabi keluar daripada bilik Nabi tu, biar nampak muka dia dulu. Gitu. Ini nak tunjuk dia ni ikut Nabi ni. Tapi kalau tak datang je masjid Nabi, di rumah dia tak semayang. Ni asal orang munafik. Gitu perangai dia. Sebab tu Nabi pernah cerita nak bakar rumah orang yang tidak datang berjemaah di masjid Nabi SAW. Bukan kerana dia tidak datang berjemaah, kerana dia tak semayang. Kerana dia tak semayang. Lepas tu Nabi cerita nak bakar rumah,
Tapi Nabi tak bakar. Nabi cerita nak bakar rumah orang yang tidak hadir solat berjemaah bersama dengan Nabi, sebab orang ni tak semayang. Ini perangai orang munafik. Ada pun orang yang balik rumah mak ayah di semayang, duduk di tempat kerja dia tak semayang. Bukan kata tu munafik, tu bukan pada ni. Tapi orang yang seumpama tu masa Nabi perangai orang munafik. Kalau ada pada masa kita sekarang, dia akan pergi pada yang kedua tu, munafik dengan ibadah yang wajib. Itu yang kedua nanti. Maknanya dia balik rumah mak ayah dia semayang, duduk di KL ni tak semayang. Itu munafik. Itu riak orang yang beriman. Tapi masa Nabi itu perangai orang munafik. Masa Nabi wa iza qamu ila salah qamu kusala. Ni dia bangun semayang, bangun malam-malam gitu. Itu perangai munafik masa Nabi. Pada masa kita ni malah tengok budak-budak tu kan, tak malah. Maknanya kena peringat semua sahas semayang. Mu ni munafik ni. Bukan gitu. Dia orang beriman tapi iman dia lemah. Tapi perangai masa Nabi kalau jenis semayang malah orang munafik. Sebab dia kalangan sahabah Nabi, iman mereka nu sampai maqam baqa. Tu hak iman para-para sahabah radhiyallahu anhum. Jadi hak peseng semayang malah ni peseng munafik. Tapi jangan kita letak kepada orang kita sekarang hak lemah iman. Memang orang lemah iman ni gitulah. Semayang malah-malah, semayang qada lepas-lepas rukun je, semayang dekat-dekat ambil waktu. Gitu je semayang lepas wajib je. Lepas wajib. Satu hujung waktu, satu awal waktu. Dia pasang gitu. Malah pada ni. Satu hujung waktu, satu awal waktu. Zuhur dekat-dekat habis waktu zuhur, dia pun semayang. Sekejap ke bangsa dia pun semayang so. Tu bila tak habis lagi bang dia salam dah. Tak ada orang semayang awal tu. Dia semayang awal lagi. Tu bila bang tu dia semayang dah. Tu bila tak habis lagi bang dia salam dah. Dia semayang sekadar lepas wajib je. Hukum-hukum je dia buat. Sunat tak buat. Munafik ke? Dah itu orang lemah iman. Tapi masa Nabi, hak pesen tu hak malah tu orang munafik. Hak masa Nabi, depan Nabi dia semayang, duduk rumah tak semayang. Itu panggil orang munafik. Pada masa kita ni ada orang balik rumah mak ayah dia semayang, duduk kalau lupa dia tak semayang, kita kata dia munafik? Tidak. Dia orang yang beriman tapi yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia munafik ni bukan setakat kapi, bukan hak neraka lapis paling bawah sekali, berat daripada Abu Jahal, berat daripada Abu Lahab laginya, berat daripada Firaun Namrud laginya. Innal munafiqina fid dalkil asfal minan nar tu. Sesungguhnya munafik ni dia neraka lapis paling bawah sekali, neraka hawiyah. Maknanya Abu Jahal, Abu Lahab tu atas daripada orang munafik laginya. Firaun Namrud atas laginya pada ni. Ni hak munafik i'tiqadi. Dia dalam tafsir Sawi ada, tafsir Sawi, dia membahagikan munafik kepada dua. Dan kitab-kitab yang lain pun dia juga bicara hak berkaitan munafik ni ada dua. Satu dia panggil munafik i'tiqadi. Ini orang munafik ni munafik i'tiqadi dia panggil. Munafik yang bangsa pegangan, menzahirkan Islam serta menyembunyikan kekafiran. Ada satu lagi yang dipanggil munafik amali, perangai orang yang berpura-pura. Ni berpura-pura pada i'tiqad. Dia berpura-pura dengan menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Ada satu laginya munafik, ni munafik fi'li dia panggil.
hak fi'li ni dia menzahirkan kebaikan, tapi dalam dia tu dia menyembunyikan ketidakjujuran dia tu. Hak tu dalam hadis, apabila bercakap dia akan dusta, bila dia berjanji dia akan menyalahi janji, bila dia diamanahkan dia akan khianah tu. Hak tu munafik amali dia panggil. Ada dalam hadis dalam kitab kita ni hak bicara hak berkaitan dengan lidah. Ketika bicara hak berkaitan dengan lidah dahulu, dia ada datangkan berkaitan dengan orang yang bercakap dia dusta tu. Cakap dia dusta, apabila dia berjanji dia mukir janji. Hak tu pergi kepada munafik amali. Ada bicara bab lidah dahulu tau. Ada bicara bab lidah dahulu. Ada tak? Mana? Bicara bab lidah dah silap dahulu. Didatangkan hadis tu. Dekat mana? Bila bicara berkaitan dengan dusta. Hak bicara berkaitan dengan dusta. Dibicara lidah. Anggota zahir yang ketiga. Anggota zahir yang ketiga, bicara bab lidah tu dia ada datangkan hak hadis berkaitan dengan orang yang bila bercakap di dusta tu. Mana? Ada tak? Oh, saya ni tak ada kitab dah ni. Kitab cerah tu ni hancur kitab. Mana? Bukan dia bicara bab lidah. Okay, bicara bab loba atas berkata-kata. Tak silap bicara bab lidah. Bicara bab mukir janji. Bicara bab mukir janji. Ke kat mana? Ke surat sebelah. Bisa buka surat sebelah tu. Hak bicara berkaitan dengan mukir janji. Dia kait dengan mukir janji. Ayatul munafiq salas. Iza haddasa kazaba wa iza wa'ada ikhtalafa wa iza tumina khana. Tanda munafik itu tiga. Apabila bercerita ia nescaya berdusta ia, dan apabila menjanji ia akan kebaikan nescaya menyalahi ia akan janji. Wa iza wa'ada, terjemahan dia janji ia akan kebaikan. Wa'ada dia kalau janji jahat ni awada. Dia wa'ada jemah dengan menjanji ia akan kebaikan, tu wa'ada. Kalau awada dia menjanjikan kejahatan. Hak janji buat kerja jahat tu, hak tu kena mukir hak tu. Kita janji molek-molek dah, nak pergi tempat maksiat, hak tu wajib kena mukir hak tu. Hak tu wajib kena mukir. Allah salah dah janji, mukir. Tak boleh mukir janji, wajib kena mukir. Hak ni hak janji baik. Nescaya menyalahi akan janjinya. Bila dipercayai, diharap akan dia khianat. Hak ni munafik amali. Mana pemunafik amali ni? Perangai orang yang berpura-pura. Cakap sedap sangat, tapi cakap tu penuh dengan pembohongan. Penuh dengan pembohongan. Dia nifak pada lugah Arab. Nifak ni menzahirkan barang yang tersembunyi sebaliknya, atau nifak. Menzahirkan suatu perkara yang tersembunyi menyalahi. Yang tersembunyi menyalahi.
Dia menzahirkan Islam, dalam hati dia tak ada. Dia menzahirkan cakap molek, tak, dia bohong tu. Dia zahirnya okey belaka kalau janji. Bohong je, dia muka janji. Tu nifak ni dia menzahirkan barang yang di dalam tu sebaliknya. Orang harap ke dia, okey. Tak apa. Saya akan buat. Okey. Saya akan sampaikan. Walah, boleh ke dia dah kali ni. Tu nifak. Asal lurah lah. Jadi tanda munafik 3 tu, itu dia pergi kepada munafik amali, pekerjaan dia. Munafik amali. Tu neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah. Tapi ianya orang-orang yang beriman, orang Islam yang beriman. Pandai ni. Jangan mudah-mudah pula ada hak jenis dia baca hadis itu, dia letak kepada munafik i'tiqadi. Kekal neraka selama-lamanya, neraka lapis paling bawah. Ada? Saya pernah terdengar orang ceramah seumpama tu. Nabi kata ayatul munafik salas. Tanda munafik 3. Mana orang cakap bohong ni memang dia munafik, neraka lapis paling bawah sekali. Sekali tu saya dengar, kalau ada satu daripada 3 ni, tak jadi munafik lagi. Kalau 3 ada, di seorang tu cakap bohong. Di seorang yang sama, kalau dia janji memang dia mukir. Kalau dia harapkan, diserahkan mana dia akan khianat. Ada 3. Hak ni neraka lapis paling bawah sekali, kekal kafir dia kata. Jangan gitu. Jangan. Itu dibahagi, ulama bagi munafik amali, perangai orang tak jujur, perangai orang yang berpura-pura. Dia menzahirkan yang mana tersembunyi adalah sebalik. Ada ni, dia orang mukir janji ni, dia janji, dia tahu dah dia janji itu memang tak mampu nak tunaikan, dia tahu dah. Tapi okey. Ni ada pesan gini ni. Okey ke sampai masa kok menunggu orang. Tu perangai dia gitu. Hak jenis kerja buat lah. Dia sebenarnya tak boleh dah, sebab dia banyak kerja dah. Dia tak boleh sanggup dah. Tapi tak apa, siap. Dia tahu dah. Dan boleh ke dia pekerjaan tu, dan dia hak pegang, hak buka, hak apa, tak boleh nak ambil dah. Dia buka dah. Lepas tu bila nak pasang semula tu, banyak lagi orang lain duk nunggu. Kenapa itu dia sanggup? Dia kata okey. Ni. Mana dia kata okey itu, dia janji itu, dalam hati dia tahu dah memang banyak kerja sangat, tapi dia tak mau lepas. Ni. Ada ni. Orang tak jujur orang panggil. Kesian kat orang nak pakai. Dia janji cepat, sampai masa lambat. Tak ada orang kerja gitu. Menyupuh orang. Dah. Mari tengok tak siap. Dah dia janji, dah. Masa dia janji tu, ni dalam hati dia tak ada dah, memang dia tak sempat. Dia bohong dia janji tu. Dia akan mukir. Dia panggil apa ni? Orang yang menzahirkan barang yang tersembunyi sebaliknya. Mana dia kata, ya, boleh siap. Memang tak boleh siap. Dia tahu dah. Dia panggil orang nifak. Orang yang berpura-pura. Itu nifak amali, perangai pekerjaan orang yang berpura-pura. Hak munafik i'tiqadi ni, dia berpura-pura keislaman tetapi dia menyembunyikan kekafiran. Itu munafik i'tiqadi. Kena beza dua tu. Hak munafik amali ni neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah, tapi bukan kafir. Nerakanya tak kekal jikalau dia orang yang beriman, mati atas iman. Ada ni. Senang pula. Waktu dia letak munafik Abdullah bin Ubay. Mu cakap bohong, mu Abdullah bin Ubay. Tak gitu. Jangan mudah-mudah gitu. Itu dia panggil munafik amali. Hak ni munafik i'tiqadi. Dia menzahirkan iman pada ketika hatinya kufur. Dia menzahirkan iman pada ketika hatinya kufur. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam peperangan, menyertai peperangan dengan Nabi SAW, lepas tu dia pun khianat tengah jalan. Dia punya khianat tengah jalan tu dia ada alasan juga. Dia ada alasan dia ni, pok munafik. Dia pandai berbicara. Pada Quran menyebutkan wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu tengok, kamu ajik dengan penampilan dia. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Dia bercakap kata-kata, engkau akan mendengar perkataan dia. Tapi di sisi Allah ka'annahum khusyubun musannadah. Sebenarnya mereka ni macam kayu yang bersandar, tak ada nilai pun di sisi Allah Ta'ala-nya. Tapi dia punya penampilan dia, kita akan takjub. Hebat. Bila dia berbicara saja, tasma' liqaulihim, maksudnya engkau mendengar perkataan mereka. Sebab apa? Petoh berbicara orang munafik ni. Ka'annahum khusyubun musannadah. Kayu yang bersandar je, tak ada nilai. Pada ni. Hak disebut surah munafik tu. Batu surah munafik tu disunatkan baca Isyak malam Jumaat, juga semayang fardu Jumaat. Rakaat pertama surah Jumaat, rakaat kedua surah Munafikun. Kenapa disunatkan baca tiap-tiap minggu? Untuk menyedarkan ciri-ciri orang munafik tu macam mana. Lepas tu tiap-tiap minggu sunat baca, terutama sekali semayang Jumaat. Tapi kalau baca pun orang Melayu, dengar saja je, tak tahu ayat tu kata apa. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsam. Betul tengok dia, kita akan ajib, hairan dengan penampilan, dengan tubuh badan mereka tu. Nampaknya kuat dah. Apa-apa dia sanggup mula-mula impok munafik ni. Itu hak riak yang lebih besar. Sebab itu kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini riak munafik ni lebih besar daripada syirik yang nyata. Lebih besar daripada syirik yang nyata. Hak kafir terang-terang, penyembah berhala tu syirik yang nyata. Dia panggil syirik yang jali. Syirik besar tapi jali. Pada ni nyata terang. Hak ni syirik yang khafi, syirik besar tapi tersembunyi. Pada ni kan syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik kecil ni kita bicara sekarang, riya, tu syirik kecil. Satu lagi dia panggil syirik besar. Syirik besar ni ada dua bahagian. Satunya syirik besar yang jali, ni syirik yang nyata. Ni hak ni dia panggil syirik yang khafi, yang tersembunyi. Maka ini riak munafik ni lebih besar daripada syirik yang nyata. Kafir tu kafir tapi tersembunyi. Syirik yang nyata ni kafir terang-terang penyembah berhala, macam kafir Mekah. Itu syirik yang nyata, menyekutukan Allah yang nyata. Ini syirik yang khafi, yang tersembunyi, tapi syirik yang besar. Termasuk syirik besar yang tersembunyi adalah mereka yang berpegang dengan akidah-akidah yang kafir. Orangnya Islam, sangkaan di hatinya dia orang yang beriman, dia orang Islam, serta sangkaan di hatinya dia orang yang beriman. Hak munafik ni mereka menyedarilah mereka memang kafir hati. Pada ni hati mereka memang mereka kafir, atau mereka menyedari. Tetapi oleh kerana kepentingan-kepentingan, mereka terpaksa menyembunyikan kafir itu. Mereka berpura-pura menjadi orang Islam. Padahal mereka berpura menjadi orang Islam. Mereka menyadari bahawa mereka kafir. Terkadang orang Islam yang tidak menyadari pun bahawa mereka kafir di sisi Allah. Mereka ingat mereka beriman.
Sebab mereka beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kesudahan, tapi pergi pada bab qada dan qadar berpegang akidah yang kafir. Itu pun dipanggil syirik besar yang tersembunyi, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun sembahyang puasa tak tinggal sekalipun. Itu kena jaga molek lah. Sebab tu syirik besar yang tuang sedar tak sedar. Adapun syirik besar yang tersembunyi, orang munafik ni memang mereka menyadari bahawa mereka tidak beriman. Mereka menyadari mereka tidak beriman. Ada ni. Hak syirik besar yang tersembunyi, mereka tak sedar pun mereka tidak beriman, pegang mereka kafir. Tapi sama dengan munafik lah. Kafir, kekal neraka selama-lamanya. Jadi munafik ni lebih besar daripada syirik yang nyata, mana seumpama penyembah berhala. Itu yang pertama. Riak, munafik. Dan yang kedua, riak dengan ibadah yang wajib. Seperti mereka yang sembahyang zuhur, ia di hadapan orang ramai, orang lain, dan jika ia bersunyi seorang diri, nescaya tiada ia sembahyang. Ni ni niat pada dengan ibadah yang wajib. Contoh tadilah, duduk tempat kerja tak sembahyang, balik rumah mak ayah dia sembahyang, balik rumah mak ayah dia puasa, duduk tempat kerja dia tak puasa. Ni pasal gini. Tapi orang ni bukan orang munafik ni, orang yang beriman. Kalau saya sebut tadi, memang perangai orang munafik pada masa Nabi hanya semayang di hadapan Nabi. Bila seorang di rumah, mereka tak semayang. Itu perangai orang munafik masa Nabi. Macam samalah juga, nak kenal orang munafik pada masa Nabi, orang yang tidak hadir berjemaah subuh dengan isyak. Itu munafik pada masa Nabi. Jangan kita letak pula dia kalau berjemaah pun zuhur asar maghrib je. Isyak kena rapat dengan maghrib. Kalau subuh tak pernah melitah pun. Munafik tu sebab masa Nabi gitu nak kenal munafik. Jangan buat banding gitu. Macam sebut tadilah, sahabat pada masa Nabi, iman mereka iman yang sempurna. Itu para sahabat radhiyallahu anhum yang mengucap dua kalimah syahadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka iman mereka iman yang sempurna. Jadi kalangan sahabat tak ada seumpama tu. Nak kenal orang munafik, jenis pesen tu. Isyak, subuh mereka tak ada berjemaah. Mereka malah. Kerana berpura-pura. Berpura-pura ni gak faham-faham lah. Tanya okey senang, mereka buatlah. Tanya hok berat payah-payah tu mereka akan tinggal pura-pura nak tahan macam mana. Tapi yang kita letak pada masa sekarang, sama macam saya sebut tadi, semayang malah. Budak-budak semayang malah. Ni munafik ni, bukan. Sama juga dengan orang yang hanya semayang balik kampung, hanya puasa balik kampung, duduk tempat kerja, semayang pun tidak, puasa pun tidak. Ini hak riak nombor 2. Bukan riak munafik, bukan ni. Dianya orang Islam. Berimanlah. Kalau mereka lengkap keenam rukun iman. Tapi semayang tidak, puasa tidak, faham-fahamlah. Iman yang sangat lemah, iman yang sangat nipis. Lemah ni boleh jatuh bila-bila masa. Nipis ni boleh bocor bila-bila masa. Iman orang seumpama ni, semayangnya tidak, puasanya tidak, balik kampung barulah semayang, balik kampung barulah puasa. Ada orang pula dipuji sebab dia dapat kerja tak semayang, balik kampung tak semayang juga. Ayah dia kata ni bawa bagus, tidak hipokrit, dia kata. Gitu pula. Ada tak pesan gitu. Tapi ayah dia puji pula. Ayah dia kaki masjid, dipuji anak dia. Sebab apa? Tidak hipokrit, kata. Maknanya dia tak berpura-pura. Kalau anak dia tu hipokrit, mestilah balik rumah dia semayang. Dia puji pula dah.
Ini pernah berlaku sekali seumpama tu. Dia panggil tidak hipokrit. Memang ada seumpama tu. Dia balik sekelamin, hak ni hak jenis berpura-pura. Dia balik sekelamin, anak lelaki dia je semayang. Menantu dia tak semayang. Tapi hek lah, hek. Perempuan kan tak semayang, hek lah. Orang lelaki dah semayang, tak ada lah. Orang lelaki dah semayang tu gila. Gila walau tak semayang orang lelaki. Orang perempuan tak ada semayang. Mula-mula okey lah. Tapi macam mana ni? Tiap-tiap kali balik kampung, menantu dia sentiasa. Kebetulan. Tapi lama-lama macam mana orang menantu ni? Anak lelaki dia semayang, menantu tak semayang. Tapi alasannya tapi bila berulang kali periksa kena bukan menantu perempuan, anak dia pun tak semayang, mayang rumah mak ayah dia je. Baru tahu baru sekelamin itu memang tak semayang. Tapi balik rumah mak ayah, anak lelaki tu semayang, menantu tak semayang, buat alasan tu je. Ada ni. Mana pun ni, dia riak dengan ibadah yang wajib. Dupak kerja tak puasa, balik kampung nak raya 2-3 hari dia puasa. Itulah perangai dia kata. Masa dia kerja rumah batu di Singapura. Maknanya dia kerja, dia kata 5-6 tahun dia kerja, memang tak puasa. Dia balik kampung dia akan puasa 2-3 hari. Kena puasa lah balik kampung ni. Masa muda-muda dia kata, lepas daripada duduk kampung dah pergi dah Singapura, puasa dia cukup duduk kampung. Tapi dia belajar bab qada puasa ni umur 60 dah. Hak dia tak puasa 5-6 tahun tu, hanya puasa 2-3 hari tu masa muda-muda dahulu. Makna lakau tahun lama mana tu? Lakau tahun umur 5-60 baru belajar. Wajib kena qada, hak dia tak puasa tu dia boleh mudah je, sebab dia kata 2-3 hari. Biasa balik kampung 2-3 hari nak dia balik lah. Maknanya 27 hari tak puasa. Kalau 5-6 tahun kira lah kata kena qada lah semua tu. Kemudian hak fidah lakau tahun. Fidah lakau tahun. Daripada umur muda-muda tu masa muda je duduk Singapura, bukan duduk Singapura semua. Lepas tu dia kerja kampung je, puasa cukup, tapi tak qada puasa hak dia tinggal. Siapa umur 60? Kata kena kira lah fidah lakau tahun. Hak kena qada tu kena qada lah. Hak 27 hari tiap-tiap tahun tak puasa tu, 5-6 tahun kena kira lah berapa hari. Hak lakau tahun tu ada ni. Dia puasa 2-3 tahun tu, puasa depan mak ayah. Kalau tak puasa kau, kena perambak ada puasa. Tapi sebenarnya dia duduk kerja 1 hari pun dia tak puasa. Dia kata dia makan sahur di Woodland. Makan sahur pukul 7. Faham tak ni? Dia makan sahur di Woodland pukul 7 makan sahur. Hak tu kan jual tu orang Islam. Dia tak makan kat orang kafir. Kira kat orang kafir tak makan pula. Makan kat orang Islam halal. Hak tu kan jual pula, dia kata ayah haji. Begitu pula. Ayah haji Singapura dia kata. Ayah haji kata dah, mu tanggung diri dosa mu dah puasa. Pula tuan Kedah. Tuan Kedah kata mu tanggung dosa sendiri. Tuan Kedah pun samalah. Tanggung dosa sendiri macam mana? Dia jual. Ayah haji pula tu kan jual. Lepas tu dia kata kepada orang Malaysia kita ni, kamu tanggung dosa sendiri sebab kamu tak puasa. Okay. Dia tu sahur dia ulang. Tak apalah sahur dia ulang. Pukul 6 ke 7 dia kata. Bukan sahur gitu, makan pagi. Ada ni. Tapi balik kampung dia puasa. Dia panggil riak dengan ibadah yang wajib. Ada ni. Maknanya kalau buat semayang kau, dah hadapan orang ada mak ayah dia ada, dia semayang. Kalau duduk di tempat kerja dia tak semayang, itu riak dengan ibadah yang wajib. Yang banyaknya yang ketiga, iaitu yang lebih kecil, bahawa tiada riak dengan fardu, bukan riak dengan ibadah yang sunat. Ni hak banyak.
banyaknya adalah riak dengan ibadah yang sunat, dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Ni banyaknya riak dengan amal ibadah yang sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.